Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hadizah binti Abdul Rasid dan nombor pendaftaran saya ialah 07DKA21F1004. Untuk subjek MPU 20132, Penghayatan Etika dan Peradaban, saya akan membentangkan tajuk tugasan masyarakat majmuk bukan suatu halangan untuk kita mengamalkan cara hidup Islam di bawah tema kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pensyarah saya yang mengajar saya terhadap tajuk ni ialah pensyarah Muhammad Yusof bin Jusoh. Saya amat berterima kasih kepada pensyarah saya, Encik Muhammad Yusof bin Jusoh, kerana memberi peluang untuk saya membuat kerja kursus e-folio ini dan saya dapat menyiapkannya dengan penuh jayanya. Objektif yang akan kita dapat daripada melakukan kerja kursus ini ialah, yang pertama, saya dapat memberi justifikasi mengenai pembinaan masyarakat majmuk di Malaysia. Yang kedua, saya dapat memberi justifikasi tentang kemunculan Islam di Malaysia maupun di dunia, mengaplikasikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara-cara Islam majmuk menentang cara hidup Islam. Keempat, memberikan pencerahan berkenaan inisiatif yang perlu dilakukan untuk menangani masalah tersebut. Kelima, memberikan pencerahan berkenaan kaedah yang telah dilakukan untuk menangani masalah tersebut dan mengutarakan kesan jika tidak menghormati agama lain. Okey, seterusnya kita akan membicarakan tentang definisi masyarakat majmuk. Tanpa kita melengahkan masa, apa itu masyarakat majmuk? Macam tu. Masyarakat majmuk ni dia juga dikenali sebagai pluralistik. Pluralistik ni dia merujuk kepada kelompok manusia yang terdiri daripada berjenis-jenis bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu masyarakat. Dan mereka pun ada pengalaman pengamalan cara hidup sendiri, adat tersendiri mengikut kaum dan kepercayaan masing-masing lah. Jadi untuk setiap kaum, kepercayaan dan adat sangatlah berbeza. Antonim bagi masyarakat majmuk ini adalah masyarakat homogen. Yang kedua pula, definisi yang saya petik daripada Kamus Dewan edisi keempat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pula, masyarakat majmuk ni didefinisikan sebagai masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum atau bangsa, dan masyarakat ni dia bersinonim dengan umat manusia, kelompok manusia, komuniti, bangsa, kaum, suku, puak maupun kumpulan. Dia ada banyak maksud lah. Definisi yang ketiga pula saya petik daripada Kamus Dewan 2005 punya, yang merujuk kepada kumpulan manusia yang hidup sama-sama di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Majmuk ni dia terbentuk daripada bahagian yang merupakan kesatuan dalam konteks masyarakat. Kesimpulannya, masyarakat majmuk dia bermaksud satu kumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa, kaum dan agama yang telah membentuk satu kesatuan. Itu dia definisi masyarakat. Seterusnya, kita beralih kepada definisi Islam. Satu, Islam ni dia dikenali sebagai agama samawi seperti mana yang terkandung dalam kitab kita Al-Quran yang dianggap penganutnya sebagai kalam Allah. Dan Islam ni dia mengikut contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Islam membawa maksud penyerahan. Apa maksudnya penyerahan? Penyerahan di sini dia membawa maksud kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah tanpa logik dan akal. Begitu maksudnya. Dan yang kedua, maksud Islam dari segi bahasa ialah membawa maksud taat dan patuh. Maksudnya kita taat dan patuh kepada Allah. Manakala dari istilah syarak pula kita tunduk. Maksudnya kita tunduk dari segi istilah syarak. Bukan maksudnya kita tunduk macam tu, tapi kita tunduk patuh kepada perintah Allah, kita ikut perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, itu maksudnya. Seperti mana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga pula saya petik daripada Kamus Dewan edisi keempat, di mana Islam ni didefinisikan sebagai agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang yang masuk agama Islam akan mempunyai perlu mengikuti beberapa rukun iman lah, 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Okey, seterusnya latar belakang pembinaan masyarakat majmuk. Macam mana masyarakat majmuk ni boleh wujud di Malaysia? Kenapa tidak ada satu bangsa je, satu kaum je? Kenapa dia mesti banyak? Ada bajau, ada
ada Bugis, ada Pokos kan, dia banyak. Jadi macam mana masyarakat Majmuk ni dia boleh wujud dalam Malaysia? Yang pertama, pada asalnya dari zaman prasejarah lagi, Malaysia ni merupakan tumpuan pelayaran, pengembaraan dan perdagangan. Yang paling famous adalah perdagangan. Sebab negara kita, Malaysia Tanah Melayu pada zaman sejarah sangatlah kaya dengan bahan mentah. Jadi semua orang berebut mau menjajah tempat kita kan, sebab itu. Oleh itu, masuknya campur tangan British menduduki Pulau Pinang. Ia bermula apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang pada Ogos 1786. Dan disitulah bermulanya migran yang pertama, orang masyarakat daripada China yang banyak masuk. Faktor utamanya kenapa orang berhijrah dari China ke Malaysia, ke Tanah Melayu adalah disebabkan ekonomi dan perdagangan. Mereka juga ingin keluar daripada hidup yang penuh kemiskinan dan penderitaan. Jadi kalau orang masuk sini, orang boleh jadi buruh, dapat banyak keuntungan lah. Selepas migran pertama, jadi kemasukan buruh-buruh Cina dari China tu dia semakin bertambah dari semasa dan ke semasa. Jadi di sinilah bermulanya proses pembentukan masyarakat Majmuk, di mana dari China ni mereka pindah ke Tanah Melayu. Terhasillah dua kaum baru, iaitu Baba dan Nyonya dan Cina Muslim. Selepas tu migrasi kedua pula, ini kelompok daripada India yang masuk ke Malaysia. Kebanyakannya yang datang adalah dari selatan India, iaitu Negapatam dan Madras. Faktor yang menyebabkan orang pindah dari India ke Tanah Melayu pada ketika itu adalah disebabkan negara mereka tu dilanda kemiskinan dan kebeluran. Jadi penduduknya pun berhijrah ke negara-negara lain, termasuklah ke Asia Tenggara. Jadi migran India ni ke Tanah Melayu dia semakin banyak tambah. Dia semakin bertambah, terutamanya lagi bila British dia menjajah banyak tempat di Tanah Melayu dan ketika itu. Seterusnya daripada Indonesia dan Ceylon pun ada. Indonesia dia ada sangat banyak kaum, dan bila orang masuk ke sini, dia banyak proses pembuatan masyarakat Majmuk tu, pembinaan masyarakat Majmuk tu semakin bertambahlah di Malaysia. Macam ni, ada kaum Jawa, Bugis, Pinang dan Banjar. Kalau dari Ceylon pula, kaum Sina Halis. Ya, faktor Indonesia dan Ceylon ni dia berhijrah ke Tanah Melayu adalah disebabkan diorang ingin mencari rezeki yang lebih, walaupun yang lebih berbanding apa yang mereka dapat di negara mereka sendiri. Yang keempat adalah faktor perkahwinan. Wujudnya faktor perkahwinan ni semakin banyaklah jenis-jenis kaum yang wujud di Tanah Melayu. Contohnya yang macam kacukan ni, kacukan Melayu Arab, kacukan Melayu India, kacukan Melayu China dan banyak lagi. Seterusnya ialah latar belakang kemunculan Islam pula. Bagaimana Islam ni boleh wujud di Malaysia? Kan, mesti kita pun tanya-tanya kenapa Islam ni dia boleh wujud di Malaysia. Yang pertama, yang kita memang sudah tahu lah, Islam ni dia bermulanya dengan turunnya wahyu daripada Allah ke Nabi Muhammad SAW. Selepas tu kedatangan Islam paling awal adalah penyerahan Islam di Nusantara. Kita dapat buktikannya dengan batu nisan. Selepas ni kita akan cerita lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah teori dari tanah Arab. Ada teori dari tanah Arab macam mana Islam ni boleh muncul, kemunculan Islam, teori dari India dan teori dari China, dan Islam sebelum kebangkitan Melaka. Okey, mari kita kupas tentang teori kedatangan Islam secara langsung dari tanah Arab. Tanah Arab semua di situ boleh dikatakan 99.99% penduduknya beragama Islam. Jadi dia pun datang ke Tanah Melayu. Macam mana kita dapat buktikan macam mana mereka datang ke Tanah Melayu itu dengan catatan sejarah China. Gambar ni menunjukkan, membuktikan yang catatan sejarah China ini. Orang-orang Arab ke Tanah Jawa mendirikan perkampungan di pantai barat Pulau Sumatera. Berikut merupakan batu bersurat Terengganu lah yang bertarikh 1303. Selepas tu catatan barat pula, di mana 35 kapal berlayar dari tanah Arab ke China dan singgah ke Srivijaya dan Palembang. Srivijaya dan Palembang ni adalah negeri yang terdapat, tempat-tempat yang terdapat di Tanah Melayu pada ketika itu. Jadi apabila orang dari tanah Arab ni datang,
ke Tanah Melayu, mereka pun berdakwah menyampaikan agama Islam. Jadi ramai yang menganut Islam, semakin ramai. Dan juga melalui konsep perkahwinan. Orang Arab datang, berkahwin dan dia pun masuk Islam. Ya, teori kedatangan Islam melalui India. Kita tahu yang India dengan Nusantara ni dia sudah lama ada hubungan. Ya, hubungan dalam perdagangan lah. Jadi ketika Arab menguasai bahagian timur dan barat India, mereka pun berdagang ke Nusantara sekaligus berdakwah. Ini dapat dibuktikan ya dalam catatan Profesor Dr. Hamka dalam buku. Kita dapat fakta-fakta mengenai teori kedatangan Islam melalui India ini. Pada abad ke-13 Masihi pula, Malabar ni dijadikan pusat pengajian dan penyebaran agama Islam di India. Malabar ni dia terdapat di India. Orang Arab yang menguasai tempat dekat India tu, mereka membuat pusat pengajian dan penyiaran agama. Jadi umat Islam pun semakin bertambah. Seterusnya, teori kedatangan Islam melalui China. Yang pertama adalah melalui sejarah-sejarah Islam. Mengikut sejarah Islam, Islam ni sudah lama sampai ke tanah besar sejak zaman Khalifah Uthman bin Affan lagi. Baginda telah menghantar bapa saudara Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ke sana untuk menyebarkan agama Islam di China luas itu. Mereka berdakwah ke China. Jadi memang nampaklah yang Islam sudah sampai ke China sudah lama, dari zaman Nabi lagi. Seterusnya, teori kedatangan Islam melalui China adalah apabila berlaku huru-hara di Yunan. Apabila berlaku huru-hara di Yunan tu, dia ramai Cina Muslim. Yunan ni dia terletak dalam China. Jadi ramai yang Muslim di China tu berhijrah ke Asia Tenggara, tempat dan meletak di Champa dan Kemboja. Jadi oleh sebab itulah sesetengah seni bina masjid lama di Kelantan dan Demak, Indonesia juga mempunyai seni bina China. Ya. Dan seterusnya, yang keempat adalah penyebaran Islam sebelum kebangkitan Melaka. Bukti kehadiran Islam di kawasan pelabuhan ini termasuk catatan pada 1292 yang pemerintah Islam ya mempunyai batu yang telah memeluk Islam dapat dibuktikan dengan Raja Pasai pada ketika itu, dan mempunyai nama Islam Malik Al-Saleh. Jadi dia dapat membuktikan yang di Raja Pasai itu di Melaka dia beragama Islam. Lepas tu penduduk di sekitar pelabuhan-pelabuhan ini juga adalah antara yang paling awal memeluk Islam. Seterusnya, saya akan menceritakan masyarakat majmuk, menentang cara hidup Islam. Kemunculan masyarakat majmuk di Malaysia ni merupakan suatu yang baik dan menjadi kebanggaan Malaysia. Tetapi terdapat kontroversi mengenai isu perkauman yang berlaku di Malaysia, antaranya kejadian yang di Keluang Johor. Di Keluang Johor, yang mana keluar ya di berita bernama Saluran Astro Awani pada tahun 2021 Oktober tanggal 12. Di mana Al-Quran, kejadian senaskah Al-Quran yang dibakar dan dijumpai di Tasik Taman Seri Permai ya. Ketika itu ada seorang wanita bersenam pada pukul 8 pagi lah, berdekatan dengan Tasik Taman Seri Impian Keluang Johor, dan dia menjumpai senaskah Al-Quran yang dibakar dan hanya tinggal cebisan ayat sahaja ketika dia sedang bersenam tu. Walau bagaimanapun, kes ni masih lagi di bawah siasatan oleh Ketua Polis Daerah Keluang ACP Long Hang Seng di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan. Kita boleh lihat tentang agama kita tidak boleh main. Kita ada undang-undang yang telah diwujudkan di negara kita. Selain itu, kejadian yang terjadi di Surau Taman Setia Bakti Dungun Petaling Jaya. Ini yang terjadi dalam negara kita Malaysia ya. Apabila seorang Bilal terkejut dia melihat kejadian yang terjadi di tempat tersebut. Ketika tu dia dan isterinya sampai ke surau tu pada pukul 5.30 pagi. Lelaki tu Muhammad Azhar Mat Ghani, 43 tahun, dia ingin mengalunkan azan solat subuh. Tetapi dia sangat terkejut melihat
keadaan surau sedemikian di mana dia menampak sejadah dicemari kotoran dan dipercayai kotoran itu adalah najis manusia, ya, bukan najis haiwan. Dan dinding juga dia berbau hancing. Di mana bau hancing ni kita tahu, kalau hancing ni dia dari kalau kita buang air kecil akan berbau hancing lah. Al-Quran dikoyak dan campak ke dalam kawasan semak. Ni gambar ni yang membuktikan kejadian tersebut. Ni najis, sejadah, dan ni adalah Al-Quran yang dikoyak dan dicampak ke dalam kawasan semak. Ahli karya surau pun di kawasan situ tidak pasti siapa yang membuat perbuatan sedemikian, sebab ini bukannya pertama kali berlaku, ya sudah berkali-kali. Mungkin itu adalah cara mereka untuk melepaskan marah dan benci terhadap agama Islam. Okey, terusnya lagi contoh yang kedua, ya, bukan contoh lah, ini kejadian yang benar-benar berlaku di mana orang beragama Kristian berdakwah secara terbuka terhadap Muslim di Malaysia. Sampai begitu sekali, ya. Iaitu pasangan Amerika dan Singapura ni, mereka berjumpa dengan orang di Malaysia dan berjumpalah dengan orang-orang yang mereka jumpa awam untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan mereka kepada orang Islam di Malaysia. Berikut merupakan video yang berkenaan dengan Kalau ke Malaysia, Saria, awak ada sakit di badan? Okay. Alright, so I'm going to touch you with my hand very quickly. Okay. In Jesus' name, all pain go away right now. Every attack on this body, leave her. I speak a refreshing by the blood of Jesus. You had a stroke and you just feel weak right now. Yes. Right. And so so we're gonna pray in Jesus' name. Stroke be gone right now. Be healed from. Your program is free for Jesus. Yeah, Jesus. Are you Muslim? Yeah, I mean, We pray for many Muslims in the name of Jesus to get healed. Because Jesus loves everybody, and the Quran says that Jesus was doing healing miracles. yes. Right? And so all stroke be gone, all weakness be gone, strength come back, and I can feel the power of God. I can feel something's going on here. You feel something going on? Yeah, You feel energy, and they feel strength. Do you guys need God to heal you of any? I don't think so. You feel something happening? Amen. I was born in a Muslim family, but when I was 7 years old, Jesus appeared to me. I see. Yes. That changed her. Yeah, that changed everything because no one taught me about him. And no one taught me about him. But he was walking down my street in Singapore and covered with bright colors. And I just saw him, I was so happy, and I just knew it was Jesus, you know. And all my life, even though I didn't know how to get to him at that time, I always used to. Itulah video yang berkenaan dengan isi kita pada hari ini, di mana dua pasangan pasangan Singapura dan Amerika ini, mereka berdakwah secara terbuka terhadap Muslim di Malaysia. Sampai begitu sekali kita pun tidak tahu apakah kuncinya, tapi tak apa, sebentar lagi kita akan kupas lagi faktor-faktor kenapa masyarakat majmuk ni menentang cara hidup Islam. Untuk melihat video yang penuh, bolehlah buka di YouTube ataupun layari pautan berikut. Terusnya, itu apa yang terjadi dalam negara kita Malaysia, dan sekarang pula penentangan terhadap Islam di luar negara. Di mana banyak video yang tular di media sosial membaca Al-Quran, menghina Allah SWT dan banyak lagi. Berikut 3 ni adalah pautan yang boleh awak tengok di YouTube. Semua aksi-aksi yang sangatlah kita sebagai orang Muslim sangat sakit hati lah tengok dan tidak faham kenapa mereka melakukan seperti itu. Okay. Seterusnya kita berpindah kepada faktor penentangan. Kita sudah lihat cara mereka menentang cara hidup Islam, dan sekarang faktor penentangan. Kenapa mereka berbuat sedemikian? Ialah kalau tiada angin bertiup, tidak akan pokok bergoyang. So tanpa melengahkan masa, mari kita luaskan lensa perbincangan kita kepada skop yang lebih khusus di bawah kata kunci faktor penentangan. Yang pertama ialah Islamfobia. Islamfobia ni, mereka ni mempunyai sikap yang sangat benci terhadap agama Islam tanpa atas dasar alasan yang menyesabar lah. Islamfobia ni dia tidak akan senang dan tidak tenang kalau agama Islam ni dia terus maju, cemerlang, gemilang dan terhilang. Mereka tidak senang. Sebab di mana kejadian yang membuat mereka trauma terhadap agama Islam ni, kerana agama Islam ni pernah menjadi pemenang peradabannya 4 kali dan mengalahkan
mengalahkan Barat. Jadi mereka rasa tersaingi dengan Islam ni. Kita pun tahu ajaran agama Islam tentang adab ni sangatlah boleh dikatakan sangat baik, sebab dia penuh dengan adab yang baik lah. Seterusnya, yang kedua, faktor penentangan kedua adalah kejadian mu'alaf. Kejadian mu'alaf kerana kita lihat di Malaysia ni pertambahan umat Islam sangat cepat. Secara statistik, jumlah umat Islam di negara-negara barat pun menunjukkan peningkatan setiap tahun. Jadi hal yang seperti ini membuatkan mereka tidak suka terhadap Islam. Oleh itulah Islam ni dia diejek-ejek, diolok di mata dunia. Dan orang pun, mereka yang bukan beragama Islam pun tertanya, kenapa sangat ramai yang memeluk Islam. Mereka pun ada tanda soal, ingin tahu dalam hati mereka. Mereka pun mencari tahu. Dan apabila mereka mempelajari tentang Islam, 99% mereka akan memeluk Islam. Kenapa? Sebab ajaran yang dibawa oleh agama Islam tu sangat macam mana orang cakap, menenangkan hati, sangat baik. Terutamanya di kalangan tokoh-tokoh barat. Apabila mereka mengkaji tentang Al-Quran, hati mereka terus terbuka dan memeluk Islam. Begitulah kejadiannya. Dan yang ketiga adalah faktor pengalaman Islam di tersebut. Mungkin sesetengah pihak ada yang dengki, ialah pengamalan mengenai Islam dilakukan pada setiap sudut. Maksudnya, contoh, mereka mempertikaikan kenapa semua tindakan ni mahu berasaskan Islam. Contohnya, ada sekolah yang agama Islam, tapi kenapa tiada sekolah yang agama Kristian? Dia macam tu. Lepas tu dalam sekolah rendah, sekolah menengah, ada pendidikan Islam, tapi kenapa tiada pendidikan Buddha, pendidikan Kristian? Macam rasa Islam ni istimewa. Mungkin sifat dengki dalam diri mereka tu sudah pun menguasai diri mereka, dan inilah yang menjadi salah satu faktor penentangan mereka, pengalaman Islam di setiap sudut. Seterusnya, yang keempat adalah disebabkan kurangnya didikan agama. Ini sangatlah sudah terang lagi bersungguh faktor ni, kurangnya didikan agama dan adab. Seperti boleh membawa kepada sensitiviti orang lain. Di mana ada satu Contoh ni merupakan contoh video kejadian di mana 3 orang lelaki yang mempersendahkan azan dan ayat suci Al-Quran, dan video ni tular di media sosial. Perbuatan yang kurang bijak daripada 3 pemuda ini pun mendapat kecaman ramai, terutamanya dari orang yang beragama Islam. Saya akan tunjukkanlah video ni. Saya akan bagi lajukan sikit untuk tidak memakan masa. Ruben, do that again. Allah Rakbal, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pakcik, one cup today. Come on, Ruben. Encik tu post kat video ni. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Ruben. So, saya yang berada Sejahtera kepada semua, saya berada di yang merakam video yang viral baru-baru ini. Di sini saya Nama saya ialah Ryan yang berada di dalam video yang diviralkan. Okay, berikut merupakan contoh video yang tular, yang merupakan beberapa individu telah menghina agama Islam. Bila kita kurang didikan agama dan adab, beginilah jadinya. Nasi sudah menjadi bubur. Oleh itu, mereka pun telah memuat naik video mereka minta maaf, menunjukkan yang mereka sedar dan menyesal terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan itu. Ceritanya seperti ini. Dia cakap salah seorang daripada mereka ni yang bernama Ryan, dia tiada niat untuk perni umat Islam, katanya. Ceritanya, dia time tu mak dia makan pedas, jadi dia tutup telinga. Lepas tu kawan dia tu suruh ulang balik untuk dia rakam video dan post. Tapi tiba-tiba terkeluar dari mulut tu suara azan, sebab dia punya cara dia menutup telinganya makan pedas tu seperti azan macam tu lah. Bila kita kurang adab, kurang didikan, begitulah jadinya. Semoga kita dijauhi dari sifat-sifat seperti itu. Seterusnya, inisiatif yang perlu dilakukan bagi menangani masalah. Okey, masalah saya sudah tunjukkan, ceritakan kepada anda, dan ini adalah langkah macam mana kita menangani masalah tadi. Yang pertama adalah kuatkuasakan undang-undang. Kuatkuasakan undang-undang ni
memang banyaklah sudah dilakukan di Malaysia, iaitu Seksyen 295 dan 298 Akta 574, di mana contoh seorang lelaki ditahan polis pada bulan lalu kerana membuat siaran langsung di Facebook, di mana dia pijak Al-Quran dan membuat rakaman suara menghina Islam. Tindakan ini dia disiasat di bawah Seksyen 295 dan 298 Akta 574 kerana menyebarkan kitab dipegang suci oleh umat Islam. Jadi apabila berita-berita seperti ini tular, orang masyarakat macam pun dia dapat tahu kita kena saling menghormati agama masing-masing antara satu sama lain. Jadi menjadi pengajaran kepada orang lain. Dan seterusnya, Akta Komunikasi dan Multimedia, di mana kesalahan seseorang yang buat komen yang sumbang mengancam dengan dia menyakitkan hati, dia di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 lah. Yang kedua, inisiatif yang boleh kita ambil adalah beri peluang kepada agama lain. Macam yang dikupas tadi, semua benda mau dibuat setiap sudut mengikut agama Islam. Jadi tidak ada salahnya kalau kita pun memberi peluang kepada agama lain. Contohnya, macam di sekolah kita ada mata pelajaran agama Islam untuk yang Muslim. Why not kenapa tidak untuk kita membuat mata pelajaran agama masing-masing bagi setiap agama lah. Seperti kejadian 2018 ya. 2018 di mana Menteri Pendidikan iaitu Mazli Malik tahun 2018 di Petaling Jaya, dia memberi cadangan untuk wujud usaha memperluas sudut pandangan guru dan pelajar dari semua latar belakang agama dan mendedahkan mereka kepada budaya antara satu sama lain ataupun mewujudkan mata pelajaran bagi setiap agama. Dan yang kedua pada 2019 pula adalah cadangan yang sama tetapi diajukan oleh orang berlainan, iaitu Presiden Majlis Belia Malaysia MBM, iaitu Zulkifli Johar pada 19 Mei 2019. Ketika beliau ditemui bernama selepas menghadiri bengkel perbincangan meja bulat lah mengenai hal ehwal antara penganut agama. Cadangan yang baik tetapi belum lagi dijalankan di Malaysia. Seterusnya, kita hampir kepada penghujung perbincangan kita, hujung pembincangan saya, iaitu kesan tidak menghormati agama lain. Apakah kesan jika kita tidak menghormati agama lain? Yang pertama, dia akan memberi kesan yang mendalam terhadap sosial. Jika kita tidak menghormati agama lain, akan mewujudkan salah faham dan pandangan buruk. Jadi dalam jangka masa pendek, mula-mula tu dia akan mewujudkan pandangan serong, rasa tidak puas hati saja. Tetapi bila sampainya jangka masa panjang, rasa tidak puas hati itu akan berubah menjadi lebih teruk, lebih mendalam dan mungkin akan membawa kepada rusuhan agama. Dan seterusnya pula dari segi ekonomi, dia akan menyebabkan keruntuhan struktur sosial. Kalau struktur sosial ni dia runtuh, maknanya aktiviti ekonomi di negara tak akan dapat berjalan dengan lancar. Apa impaknya? Negara mengalami kerugian dan pelabur pun menghentikan pelaburan terhadap negara. Kenapa mereka menghentikan pelaburan? Ialah mungkin disebabkan negara kita kan sudah berlaku kekacauan rusuhan tentang agama. Jadi kita sudah negara kita pun mengalami kerugian. Jadi kalau ada yang melabur ke negara kita, mungkin mereka pun akan rugi begitu. Jadi apabila pelaburan pun tiada, kerja pun tiada, negara akan mengalami kerugian yang amat besar. Oleh itu, ia akan menyebabkan pendapatan negara berkurang disebabkan ekonomi terbantu. Seterusnya yang ketiga adalah kesan jika kita tidak menghormati agama lain, akan memberi kesan negatif kepada imej negara. Kita akan mencemarkan nama baik negara dan negara pun sebab negara gagal dalam menyatupadukan penduduknya. Hal ini boleh dijelaskan lagi, dia macam kita menconteng arang lah terhadap imej sesebuah negara yang berdaulat dan harmoni. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil daripada tajuk yang kita bincangkan pada hari ini adalah kita sebagai rakyat Malaysia, tak kira lah agama apa, kaum apa, bangsa apa, etnik apa, budaya apa, kita mesti sama-sama dan bersatu padu berusaha untuk menangani perbezaan kita dengan rendah hati, kewajaran dan keadilan. Kita perlu sokong kerajaan dalam tindakan menguatkuasakan kedaulatan undang-undang
dan menggalakkan secara aktif perpaduan negara dan mengambil tindakan segera terhadap kenyataan membakar dan tindakan provokatif dan boleh membawa kepada konflik dan ketegangan dengan kesan-kesan serius yang menjejaskan keamanan dan perpaduan negara. Pilihan di tangan anda. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari saya, Nurhadisah binti Abdul Rasid. Assalamualaikum dan salam sejahtera.